sedangkan kita sudah masuk kepada minggu yang ketiga. Saya cuba habiskan topik ini pada malam ini, insyaAllah. Kalau sempat kita sambung pada bab yang seterusnya. Baik, sekali lagi jazakallahu khairan katsira kepada perinfak buku ini. Saya dapat khabar daripada Haji Mahmud, ada hamba Allah yang menginfakkan, subhanallah bihamdi, subhanallah yang azim, walaupun kecil, ya, tak kecil, besar juga di buku ni, dia akan menjadi jariah yang berpanjangan. Katanya ada orang yang menginfak rihal. Bila tengok tuan-tuan mengaji ni, persis seperti madrasah. Ya, kalau saya pergi ke Indonesia, saya pergi suka ke pesantren, persis macam orang mengaji di pesantren, persis seperti pondok, ya, pondok tempat pengajian, pondok kajian kitab-kitab kuning. Jadi paling-paling tidak pun kita dapat merasai inilah. Amin ya rabbal alamin. Okey, minggu pertama saya mengambil dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah mewajibkan kata manusia untuk mengerjakan haji ke Baitullah ke atas mereka yang mampu untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang kufur, ingkar atas perintah Allah ini, Aku Maha Kaya, tidak mengharapkan sesuatu pun daripada makhluk. Pada bab yang kedua, saya ambil lagi dalil daripada ayat Quran, yaitu tajuk kita tentang sejarah tanah Arab dan juga Kaabah. Ayat daripada surah Ali Imran, yaitu ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwalu baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarak lihudan lil-alamin fihi ayatun bainatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya, apa kata Allah? Sesungguhnya rumah ibadat untuk manusia yang mula-mula kubenah di atas muka bumi ini ialah Kaabah. Kaabah di Makkah, yaitu Mekah yang diberkati, yang menjadi petunjuk pada sekalian manusia. Fi ayatul bainatu maqam Ibrahim. Di situ pula ada tanda-tanda keterangan yang nyata maqam Ibrahim. Barang siapa yang masuk ke Mekah, barang siapa yang masuk ke tanah Mekah, wa man dakhala jannah, maka dia akan mendapat keamanan. Baik, kita sambung pengajian kita, yaitu tentang sejarah tanah Arab. Kita telah mengkaji, mempelajarinya, dan juga pada malam ini kita tengok kepada sejarah Kaabah. Sejarah Kaabah, pembinaan Kaabah ini rumah ibadat yang pertama didirikan di atas muka bumi, di atas dalil yang saya baca tadi, ayat yang saya baca tadi. Yang kedua, binaannya daripada batu yang diambil daripada 5 buah gunung, yaitu Jabal Lubnan, Tursina, Jabal Judi dan juga Jabal Iraq. Jadi asas bangunan Kaabah itu daripada batu-batu yang diambil daripada 5 bukit ini. Ada satu batu yang tidak diambil daripada bukit ini, yaitu batu Aswad ataupun Hajar Aswad, yang diambil daripada mana? Syurga. Jadi kalau ibu-ibu nak tengok batu daripada syurga, tengoklah Hajar Aswad. Sebab itu Hajar Aswad itu menjadi rebutan orang ramai, terutama orang yang buat haji dan juga umrah, untuk menyentuhnya, untuk mengucupnya, paling-paling tidak untuk melambainya. Kerana apa? Kata Nabi, di akhirat nanti Hajar Aswad itu Allah akan beri mata, sepasang mata yang besar, ya, yang mana mata itu boleh scan
lalu memanggil-manggil orang yang memegangnya, mengucupnya dan juga beristilah ataupun melambainya. Sebab itu dalam masa tawaf ibu-ibu kita akan beristilah. Kerana apa? Dia ada kontak rapat. Bukan COVID lagi kontak rapat. Ya, bukan ada sebab ada kontak rapat. Siapa yang istilah apatah lagi kucuk pegang dia, maka insya-Allah dia akan jadi kontak rapat nanti dekat padang mahsyar. Allahu Akbar. Ini Nabi sebutkan dalam sabdanya. Baik. Telah dibina sebanyak 3 kali sebelum pembinaan Kaabah oleh yang pertama Nabi Allah Ibrahim, kemudian para malaikat, Nabi Adam dan juga Nabi Sis. Tetapi saya ambil kepada pendapat jumhur ulama ahli sejarah. Karangan Imam Ibn Katsir mengatakan Kaabah ini dibina ibu-ibu pertama oleh malaikat, yang kedua Nabi Adam, kemudian yang ketiganya Nabi Ibrahim, kemudian yang keempatnya dibangunkan semula oleh Abdul Muttalib, iaitu atuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda ni tak menarik kita dengar, tetapi sedikit sebanyak membantu kita tentang pemahaman tentang rumah yang penuh sejarah ini, yang disebutkan sebagai Baitul Atiq, ya, rumah tua, rumah yang tua. Okey, ukuran pembinaan oleh Ibrahim adalah seperti berikut. Tingginya Kaabah itu ialah 14 meter. 14 meter. 1 meter berapa kaki? Ada cikgu matematik kat sini. Tengok macam ramai cikgu je. Ya. 14. 1 meter berapa kaki? 1 meter berapa kaki? Tengok. 1 meter. 1 meter 3 kaki. Ibu berapa kaki kalau berdiri? 2. Ingat 4 kaki tadi, banyak kaki berdiri sampai 4. 1 meter 3 kaki. Jadi 14 darab 3. 3 kali 4 12. 1. 3 kali 1. 3 campur 1 42. So tingginya ialah 42 kaki. Dapat bayang tak berapa kaki? Kalau dapat bayang, nanti balik ambil tape ke, ukur sendiri. Jatuh tangguh sendiri, ya. Agak-agak lah 42 kaki tingginya. Lebih kurang tinggi ni lah. Ini lebih kurang. Tinggi juga kan. Kemudian panjangnya 12 meter. 12 meter 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 36 kaki. Dia punya panjangnya. Dan lebarnya mula ialah 11 meter, iaitu 33 kaki. Tulislah 42, 36, 11. Tapi jangan tawaf nanti tengok Kaabah 42, 36, 11. Penting orang sebelah. Apa pula seminarnya 42, 36, 11. Itu supaya kita dapat merasai kewujudan dia, dan kita tahu dia wujud di dalam kiraan yang macam mana. Dalam kiraan yang macam mana, tingginya, lebarnya dan juga panjangnya. Tapi itu tak terlalu penting sangat, ya. Tetapi dia ada peranan. Seterusnya ibu, tengok nombor 5. Pembinaan semula Kaabah dibuat pada zaman bangsa Quraisy, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Siapa tahu di sini waktu ini Nabi dah diangkat jadi Nabi belum? 35 belum. Nabi diangkat menjadi Rasul, Rasul diangkat menjadi Nabi, Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berusia 40 tahun. 40 tahun. Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah berumur 25
kata ibu tadi, walaupun 60 tahun tapi boleh pregnant lagi. 60, 40, sorry. Oh, 60 tu 40, ya. Okey. Dan apa yang menarik ibu sejarah saja. Sejarah saja. Apa yang menarik tuan-tuan, apabila Bani Quraisy waktu itu di bawah pemerintahan kepala Quraisy waktu itu Abdul Muttalib, selesai membina Kaabah, kabilah-kabilah ni bergaduh siapa yang ada otoriti nak letakkan Hajar Aswad. Puak dia kata aku ada otoriti. Tak, aku pun ada otoriti, aku juga ada kelebihan. Ni kata tak, kau tak ada kuasa, aku yang ada kuasa. Akhirnya mereka berbalah. Batu itu tak dapat diletakkan di tempat penjeluasan. Apabila Kaabah siap dibina, itulah kehebatan orang Arab, suka bergaduh. Tapi dia bergaduh tak macam kita. Kita bergaduh sihir, bertumbuk, bergusti, masuk longkang, keluar longkang, masuk semak, keluar semak, pakai ulur, pakai pokok siap. Tapi dia tak ada. Saya pernah nampak orang Arab bergaduh, hidung dengan hidung ni bertemu, hidung dengan hidung ni bertemu, terpokek, menjerit-jerit, tapi tangan tak naik. Kita 100 km tangan dah dulu. Itu kita lah, bukan orang sini lah, orang dengan Uganda sana. Sini baik-baik, tengok muka baik-baik, bukan kaki gaduh semua duduk dalam taman, taman cari masai, baik-baik semua, insyaAllah. Jadi bila tak selesaikan isu ini, dengan izin Allah juga, apa kata kabilah-kabilah Quraisy kata gini, kita tengok kat pintu situ, kalau tak silap saya, pintu itu bernama Babu Fatih. Siapa orang yang lalu pintu, yang masuk masjid dari pintu itu, orang itulah yang kita minta buat keputusan. Oh, macam itu. Orang dulu suka main teka-teki, suka main cabut lembu, tikam minggu, suka. Jadi siapa yang suka tikam minggu tu keturunan Quraisy lah. Suka betul tikam minggu. Lepas apa tikam minggu? Tikam badan lah. Tikam minggu susah nak kena. Kebetulan dengan izin Allah juga, lalulah, keluarlah, masuklah ke dalam masjid, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pun berteriak, Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Semua orang suka. Kerana apa? Muhammad ni walaupun dia tidak campur orang, tetapi orang suka dengan dia. Mungkin wajah dia, mungkin akhlak dia. Kita tahu akhlak Nabi itu kan. Maka dia pun cakap dengan Nabi apa masalahnya. Nabi relax dia. Apa buat? Ada pendapat mengatakan Nabi ambil dia punya kain reda. Saya tak bawa kainnya. Kain reda tahu yang saya serempang pada tu reda. Lalu dibentangkan 4 segi. Lalu Nabi angkat batu Al-Aswad itu, letak dekat tengah-tengah. Kemudian dipanggil pemimpin masyarakat yang besar-besar. Okey, kumpulan A, tim A datang sini, pegang bucu ini. Okey, tim B datang, pegang bucu ini, pegang bucu sini, pegang bucu sini. Semua orang tepuk dahi. Kenapa lah kita tak terfikir macam ini? Sebab itu sifat Nabi itu dia bijaksana. Dalam masa itu Fatonah bijaksana, yang bijaksana. Jadi keempat penjuru itu diangkat, lalu sampai ke penjuru Hajar Aswad, diambil batu, letak sini sampai sini. Kalau tak berpuluh-puluhan mereka itu, dengan kebijaksanaan bagi Nabi, maka benda ini selesai. Berlaku pada umur 30 tahun. Duyufullah, duyufur Rahman. Sedikit sejarah saya ambil. Ketika itu Nabi tak campur dengan keadaan ibadat. Walaupun kafir musyrikin Quraisy bina Kaabah, walaupun orang Quraisy mengalukan orang-orang luar buat haji. Waktu tu orang buat haji. Kalau orang tanya tuan, pada musim haji
Kita ke Nabi remaja, kita ke Nabi berumur 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, sampai diangkat menjadi Rasul. Nabi buat haji tak? Agak-agak buat haji tak? Jawapannya, Nabi tidak buat haji. Kenapa Nabi tidak buat haji? Kerana haji yang ditunjukkan oleh masyarakat dulu bertentangan dengan haji yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim, termasuk anaknya. Dia telah dilupai oleh masyarakat. Sebab itu dalam catatan sejarah, orang Arab buat haji, masa buat tawaf dia tak pakaikan ihram, bogel. Masa buat tawaf haji dia mabuk, pegang botol arak. Masa dia buat tawaf dia pegang perempuan-perempuan. Masa dia buat tawaf dia terpekik, tertolong. Dia macam orang tak siuman. Itulah. Maka dengan peristiwa itu, di samping dengan keadaan masyarakat yang sangat teruk akhlaknya, maka Nabi pun menyendiri. Menyendiri di mana? Di Gua Hira. Gua Hira yang sekarang disebutkan sebagai Jabal Nur. Kenapa dikatakan Jabal Nur, ibu? Sebab nur. Apa itu nur? Bukan apa nur. Apa itu nur? Nur itu cahaya yang turun daripada langit. Kerana apa cahaya itu? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril pada malam 15 Ramadan. Ya, pada malam 15 Ramadan, ya, ayat yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ke ujung ayat. Boleh faham? Jadi Nabi menyendiri di gua itu. Jadi siapa-siapa pergi Mekah nanti boleh ambil package untuk naik bukit, panjat bukit, insyaAllah. Pembaruan pemulihan bermula semenjak permintaan dan rifaat hinggalah sekarang. Okey. Baik, kita sama-sama tengok dalam buku pada, dalam slide pada. Ini adalah gambaran awal mengenai Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim. Kalau nak tulis nota, tulis. Ketika Ibrahim membina Kaabah, ada dua pintu. Ada dua pintu. Pintu utara dan pintu selatan. Cuma dia bertentangan. Yang tuan-tuan nampak ni adalah pintu utara. Di sebelah sana adalah pintu selatan. Sampai sekarang pintu tu masih ada lagi, tetapi telah ditutup. Jadi sekarang ni tinggal satu pintu saja. Ketika Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah, Kaabah siap tanpa atap. Tanpa atap, tahu tak? Tanpa atap, maaf, atap tu tak ada. Dan pintu Kaabah sejajar dengan pasir, sejajar dengan tanah. Kalau tuan-tuan tengok sekarang, pintu Kaabah bukan sejajar dengan tanah, tetapi lebih kurang 6 kaki tinggi daripada tanah. Perasan tak sekarang ni? Pintu Kaabah tinggi, sehingga kan siapa-siapa yang nak masuk Kaabah sekarang kena bawa tangga. Ada boleh ada kenderaan yang khas untuk masuk dalam Kaabah. Sebab itulah ketika pembebasan kota Mekah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi yang dicintai, itu anak kepada Abu Bakar As-Siddiq yang berkahwin dengan Nabi tanpa anak, yang berkahwin dengan Nabi ketika berumur 9 tahun itu. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku terima
tetapi tinggi pintunya malahan berkunci. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah memegang tangan Aisyah lalu membawa Aisyah masuk ke Hijr Ismail. Ya, nanti kita tengok Hijr Ismail mana. Bila masuk ke dalam Ismail, hadal Ka'bah. Di sini adalah Ka'bah. Di sini juga adalah Ka'bah. Sebab itu, siapa-siapa yang pergi ke Mekah buat haji atau umrah, usahalah untuk masuk ke dalam Hijr Ismail. Kerana siapa-siapa yang masuk ke dalam Hijr Ismail, seolah-olahnya dia telah masuk di dalam Kaabah. Kalau dia solat dengan Hijr Ismail, seolah-olahnya dia solat dalam Kaabah. Dan kalau dia berdoa di dalam Hijr Ismail, seolah-olah dia berdoa dalam Kaabah. Dan pastinya doa itu mustajab. Apa ibu? Mustajab. Ya, ibu-ibu tak dapat cuma jalan tak mengapa. Ya, tak mengapa. Sebab masa kita buat tawaf nanti kita sekadar beristilam saja. Sebab itu bila kita istilam apa kita buat? Kita kucuk dia kan. Itu isyarat. Ya, pantulan cahaya Al-Aswad itu kena kepada tapak tangan, lalu kita menyedutnya, mengucuknya. Semoga aura dia, keberkatan itu masuk ke dalam badan, dan insya-Allah badan kita bersinar di padang mahsyar. Nanti dipasangkan mata di Hajar Aswad, maka terpandanglah wajah ibu-ibu, puan-puan dan sebagainya. Faham tu? Faham. Okey, alhamdulillah. Baik. Tengok betul-betul Kaabah ini. Tengok betul-betul Kaabah ini. Kerana coming soon dalam slide seterusnya ada satu lagi bangunan Kaabah yang berbeza dengan Kaabah ini. Subhanallah. Ini adalah Kaabah yang dibina oleh Qusay bin Kilab. Baik, Qusay bin Kilab ini adalah keturunan yang ketujuh. Keturunan ketujuh Bani Quraisy, yang mana keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu Ustaz? Dia begini. Nabi kita pertama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah. Nak catat-catat. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abi Manaf. Abi Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Ulang balik. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abi Manaf ataupun Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Ada faedah Ustaz apa ni? Ada faedah. Faedahnya apa? Faedahnya orang menghafal tu kan. Faedah. Jadi kalau cucu tanya, anak tanya, mama dah tahu tau, bukan Muhammad bin Abdullah saja. Apa ni bu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab. Pandainya ibu, memang pandai pun. Sebelum lahir lagi ibu dah pandai lah. Sebab tu orang semua pandai-pandai. Jadi itulah knowledge kita, ilmu kita. Boleh faham tuan-tuan? InsyaAllah. Perhatikan binaan Qusay bin Kilab. Buat nota sedikit. Ketika pembinaan Qusay bin Kilab, masih lagi pintunya sama lantai dengan tanah. Nampak? Ustaz detailnya Ustaz cerita. Memang saya detail cerita. Sebab Kaabah ini adalah rumah Allah. Kita kena berkenalan dengan rumah Allah. Ya, kita dapat tengok rumah orang kaya pun kita rasa kagum. Betul tak? Kita dapat tengok rumah besar pun kita rasa kagum. Dapat masuk istana macam tak nak teruk. Dapat masuk istana dia tak ada apa pun. Tapi ni dapat tengok Kaabah, dapat sentuh, dapat masuk. Mulia orang tu. Jadi kita tengok sama-sama. Kemudian pintu Kaabah zaman Nabi Ibrahim tak ada daun pintu, tetapi bila Qusay bin Kilab sudah dibina
Pintu tu adalah pintu yang emas, solid emas. Tak silap saya, berat 2 tahun pintu tu sekarang tu emas solid tu kan. Emas seberat 300 lebih gram lah. Jadi kalau tuan-tuan nak kaya cepat, pergi ambil pintu, ambil balik dekat Cahaya Masai. Nanti saya minta sikit, jemaah minta sikit. tak sampai nak ambil, tuan-tuan. Okay. Dan yang ketara sekali ialah adanya atap, adanya penutup Kaabah, tetapi masih lagi pintu tu ada 2, utara dan juga selatan. Sejarah juga lagi Ustaz serangkan, Qusay bin Kilab ini adalah satu kabilah yang dapat mengawini salah satu daripada putri kaum Khuza'ah sebelum kaum Khuza'ah itu hapus, sebelum kalah dengan Qusay bin Kilab ini. Qusay bin Kilab ini adalah keturunan yang disebutkan sebagai Bani Quraisy, mengambil nama Qusay. Qusay itu adalah nama Quraisy, Bani Quraisy. Okey, benda itu tak penting, ya. Yang penting ini, tuan-tuan nampak tak? Bagi belajar master, bagi belajar PhD, mungkin dah dengar berkali-kali. Macam belajar ini dah belajar PhD dah. Ada juga tuan-tuan yang dah masuk tahun yang kelima dengan saya, sudah belajar PhD dah, first degree, bukan master. Baik, tuan-tuan tengok betul-betul, tengok binaan Quraisy ini bila tu tuan-tuan, yang saya sebut tadi lah, ketika Nabi berumur berapa tahun? 35 tahun. Pada waktu pemerintahan ketuanya ialah Abdul Muttalib, Kaabah ni sudah usang, boleh kata separuh bangunan dah runtuh dah. Orang masih lagi datang buat haji, orang masih lagi datang buat haji. Kerana apa runtuh? Kerana dah tua dah. Dia dah menjangkau lebih daripada 2000 tahun daripada Nabi Allah Ibrahim. Jadi batu-batu tu dah mula reput dan jatuh pada lain. Tak ada seorang pun berani untuk nak bangunkan balik semula. Sehinggalah Abdul Muttalib dibantu oleh pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain membangunkan Kaabah. Cuma pesan Abdul Muttalib, wahai puak-puak yang berada di Mekah, wahai kabilah-kabilah yang berada di Mekah, kita nak bangunkan Kaabah. Kaabah di rumah Allah. Dia mengakui di rumah Allah. Ketika Kaabah diserang oleh tentera bergajah pun, waktu itu berlaku pada zaman Abdul Muttalib, beberapa bulan sebelum Nabi dilahirkan. Sebab itu Nabi lahir disebutkan sebagai tahun gajah. Terakam dalam surah apa? Al-Fil. Fil itu maksudnya gajah. Apa kata Abdul Muttalib? Dia kata, kita nak bina Kaabah, please, dia kata, please tu cakap saya lah, minta tolong dana, duit yang kamu nak infak untuk bina Kaabah ni, pastikan duit yang halal, bukan daripada rasuah, bukan daripada rumah urut, bukan dari keuntungan jual arak, bla bla bla. Faham ni ibu? Ada sejarah saja, maaf kalau tidak menyukainya. Okey, maka dikumpulkanlah dana dalam satu jangka masa yang tertentu, maka duit itu maka digunakan untuk membeli bahan-bahan. Tetapi sayang, ibu kali sayang, ibu-ibu, rupanya duit yang halal yang dikutip itu tidak mencukupi untuk membina Kaabah seperti Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim, yang dibangunkan semula yang naik taraf semula oleh Qusay bin Kilab. Akhirnya Kaabah itu terbina seolah-olah bangunan yang separuh
siap. Nampak tak bangunan Kaabah yang ada kerambu tu? Itu dia. Ya. Kemudian nampak tak bangunan Kaabah yang terkeluar tu? Itulah yang dikatakan bangunan yang tidak siap itu sebagai Hijr Ismail. Jadi saya lakarkan di sini seperti ini. Seperti ini. Subhanallah. Yang peta gini ya. Waktu Ibrahim macam gini. Waktu Qusay bin Kilab pun seperti gini. Tetapi ketika Bani Quraisy dia tak dapat bangunan macam gini, akhirnya dibuat bangunan tak cukup. Tak cukup. So maka kalau kita nampak sisi macam inilah. Ini dia tak nak bangunkan ni. Tak dapat bangunkan, dia tak dapat nak cantum benda ni. Inilah yang terjadi sekarang yang dikatakan sebagai Hijr Ismail. Itu je. Rupa-rupanya dia memberikan kelebihan kepada kita. Apa kelebihan kepada kita? Kelebihan kepada kita ialah dia juga disebutkan sebagai bangunan Kaabah. Asalnya macam ini, tetapi tak cukup biaya, dia seolah-olah bangunan separuh siap. Ya, ini memberikan kebaikan kepada kita umat akhir zaman, kerana kita tak dapat masuk dalam Kaabah yang real ini. Kalau kita dapat masuk dalam Hijr Ismail di sini, kita sudah dikirakan sebagai orang yang memasuki bangunan Kaabah. Boleh faham? Itulah. Dan ketika binaan Quraisy lah, Kaabah ini dipasangkan kiswah. Kiswah. Apa tu kiswah? Kelambu Kaabah. Itu dia. Okey, baik tuan-tuan. Ini bangunan Ibnu Zubair dan ini bangunan Al-Hajj. Al-Hajj ni Gubernur. Ibnu Zubair pun Gubernur juga, Gubernur Mekah waktu itu. Okey, jom sama-sama kita melihat pandangan atas. Boleh follow ni? Okey. Ibu-ibu fokuskan, tuan-tuan fokuskan. Ada 3 blok bangunan yang penting. Blok yang pertama, yang besar itu, yang macam kerawang-kerawang itu adalah bangunan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Masjidil Haram ni unik, dia tak makan masjid kita. Tak macam Masjid Al-Aqsa, tak makan masjid dekat negara-negara lain. Masjid ini dibuka dulu dan tak ditutup-tutup sampai lah kiamat nanti. Tak pernah tutup. Ekornya buka, kipasnya berpusing aja. Kalau rosak nanti. Macam itu. Baik. Tahap. Kita fokuskan tadi yang bentuk besar tu, yang luas itu adalah bangunan masjid. Kita tengok tengah-tengah yang macam mangga tu. Macam mangga tu atau macam pek kecil tu. Yang hitam tengah-tengah itu adalah Kaabah. Kaabah ini ada 4 penjuru. Penjuru ataupun kadang-kadang disebutkan sebagai rukun, kadang-kadang disebutkan sebagai sudut. Sudut boleh, penjuru pun boleh, rukun pun boleh. Baik, kita tengok yang pertama sebelah kanan, yang itu rukun Hajarul Aswad. Nampak Rukun Hajarul Aswad. Kemudian yang keduanya ialah rukun Iraqi. Kenapa disebut Iraqi? Kerana dia bertentangan. Penjuru itu menuju ke negeri Iraq,
sekarang ini. Di antara penjuru Hajar Aswad dan Iraqi, di antara penjuru Hajar Aswad dan juga Iraqi, antara penjuru Hajar Aswad, ni Hajar Aswad dan juga penjuru Iraqi, terdapat yang pertama sekali ialah Hajar Aswad. Kemudian yang ini Multazam. Antara Hajar Aswad dan juga pintu Kaabah. Kenapa tuan-tuan saya menerangkan Multazam ini? Kerana namanya seindah rupa, namanya seindah cerita. Kerana apa? Setiap kali Nabi masuk dalam masjid, Nabi berdoa, Nabi akan pergi lokasi ini. Nabi akan pergi ke lokasi ini, lalu Nabi mendekapkan dadanya di kawasan ini, lalu mengangkat tangan dia ke atas dan mukanya ke sisi sebelah kiri. Sebab itu Multazam ini penting untuk pengajian haji dan umrah. Supaya apa? Apa yang Nabi buat kita follow. Apa yang Nabi buat itu sunnah. So sampai berdoa di sini sambil meletakkan dadanya, itu sunnah. Tapi jangan lama-lama sampai tertidur. Jangan lama-lama, itu bukan buat kita kasih ajar orang lain juga. Kadang-kadang ya Allah, di berdoa ya Allah. Saya tengok dekat 1 jam. Dalam hati saya, banyak dosa, bunuh orang apa ni? Dalam hati saya berkata, Nabi tak ada apa pun, ya? Baik. Pertama Hajar Aswad, yang kedua Multazam, yang ketiga adalah pintu Kaabah. Pintu Kaabah, dan yang terakhir dia ialah ini adalah Maqam Ibrahim. Ini adalah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Jadi antara Hajar Aswad dan penjuru Iraqi, pertama ada Hajar Aswad, Multazam, pintu Kaabah dan juga Maqam Ibrahim. Kenapa kita mengaji benda ini dan kita memahami supaya tuan-tuan menjadi tetamu Allah nanti mempunyai ilmu pengetahuan. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, adakah sama orang yang mengetahui dan orang tidak mengetahui? Nampak kita belajar biasa-biasa saja, simple-simple saja, ya. Bukan ada CJ, bukan ada master, bukan ada PhD. Tetapi Allah sebut, adakah sama orang yang belajar orang tak belajar? Jadi tuan-tuan kuliahlah. Tuan-tuan ini lebih baik daripada orang yang tidak mengaji ilmu haji. Dan kemudian lokasi seterusnya adalah kawasan Mas'ah. Kawasan Mas'ah. Mas'ah ini adalah tempat sa'i. Mas'ah itu tempat sa'i. Okey, kita tengok sebelah mana, sebelah kanan kan. Ada beberapa lokasi penting. Yang pertama sekali kita tengok di permulaannya, iaitu adalah Bukit Safa. Bukit Safa. Kemudian Bukit Marwah. Panjang ataupun jarak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ialah 420 meter. 420 meter. Kalau nak tahu berapa kaki, darab dengan apa tadi, Ibu? Darab dengan 3. Kalau nak rajin dan darab dengan 3, dapat jumlahnya. Nak tahu inci, darab dengan 12. Kalau rajin lah.
Mungkin golongan macam saya dah sama 60 ni mungkin tak berapa mahir sangat tentang kita. Ya, jadi kita kira kepada kaki. Jadi jaraknya 420 meter. Di antara Bukit Sofa dan Marwah, tengok sama-sama ibu, tengok buku. Yang dekat berhampiran dengan Bukit Sofa itu ada ditandakan dengan tanda hijau ataupun disebutkan sebagai tiang ditandai hijau. Ada lampu berwarna hijau. Disitulah tempat yang saya cerita pada minggu lepas, Siti Hajar berlari. Jadi tempat itu sampai sekarang masih ada lagi. Ya. Jadi siapa-siapa yang buat sa'i nanti, ibu-ibu di bawah kemah sana tu, siapa-siapa yang buat sa'i nanti, haji ke umrah ke, masa buat sa'i disunatkan berlari-lari anak di kawasan ini, tetapi hanya untuk lelaki saja. Ibu-ibu tak boleh. Bukan tak boleh, dia tidak disunatkan. Boleh faham ibu? Boleh, Dan ada satu pintu yang cukup besar. Sejarahnya disebutkan sebagai Babus Salam. Babu itu pintu, salam itu selamat. Babu Salam ataupun pintu selamat, pintu sejahtera. Adalah dia 4 lokasi. Baik. Boleh ibu? Yang last kali, first time kita masuk Mekah, lepas kita buat tawaf, tuan-tuan, lepas kita buat tawaf, kita nak buat sa'i. Kita dah belajar dah sa'i itu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Tapi dekat mana Bukit Sofa? Dekat mana Bukit Marwah? Cuma tahu saja, belajar saja. Apa yang kita buat lebih pada praktikal, bukan yang real. So dekat mana Bukit Sofa dan Bukit Marwah? Ini dia punya indikatornya, kayu pengukurnya. Okay. Saya anggap ini adalah bangunan Kaabah. Ni bangunan Kaabah. Meja ni yang tempat saya bercakap ni bangunan Kaabah. Boleh faham? Ini adalah penjuru. Baik. Ini adalah penjuru Hajar Aswad. Ya? Ini adalah penjuru Iraki. Ini adalah penjuru Syami. Dan ini adalah penjuru Yamani. So macam mana kita nak tahu Hajar Aswad, nak tahu dekat mana tempat sa'i? Sebab lepas ni kita nak buat sa'i, maka hendaklah kita membelakangkan bangunan Kaabah, iaitu betul-betul di Hajar Aswad dari itu. Lalu kita depangkan tangan kita, depakan tangan kita bentuk V macam ini. Ini tangan kanan dan ini tangan kiri. So tangan kanan kita ini menghala ke bukit Daliah. Bukit apa dulu? Bukit Sofa. Kanan kita Bukit Sofa dan sebelah kirinya ke Bukit apa? Kan ke Bukit Marwah. Inna Sofa wal Marwah. Jadi kita ikut je tangan kita ni kanan, pergilah naik. Memang jumpa punya. Boleh faham? Itu dia punya panduan bagaimana kita nak mendapati di manakah lokasi Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Boleh faham? Okey, baik, alhamdulillah. Seterusnya kita sama-sama melihat Kaabah ataupun Baitullah, rumah Allah. Inilah dia kiblat kita. Inilah dia kiblat kita. Kiblat kita yang pertama siapa tahu dekat mana? Dekat mana ibu? Yaitu di Masjidil Aqsa. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah,
solat menghadap ke Aqsa, yaitu di Palestin, sehingga kan orang Yahudi di Madinah, golongan Bani Nazir dan sebagainya, pak-pak Yahudi di sana ejek Nabi, hina Nabi, sindir Nabi. Dia kata, Muhammad, kau kata Islam ni ajaran kamu, ajaran yang mulia, agama dari Tuhan, tapi kenapa kau sembahyang di dalam tempat nenek moyang aku? Sampailah Nabi tak ada jawapan. Setiap kali bila ditanya oleh kaum orang Yahudi dan juga orang yang menyindir dia, Nabi selalu menatap ke langit, tengok langit, sehingga turun ayat menyuruh Nabi memalingkan kiblat ke arah ini daripada Baitul Maqdis, daripada Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Dan peristiwa ini berlaku ketika Nabi sedang solat. Jumhur ulama mengatakan Nabi solat waktu asar, dan dia berlaku tempatnya diberi nama sekarang ialah Kiblat Time. Itu dia. Siapa-siapa pergi Madinah nanti, pergilah ziarah Masjid Kiblat Time, maknanya masjid dua kiblat. Ya, itu dari buku sejarahnya. Jadi ibu lebih ilmuwan daripada orang lain kalau tahu sejarah. Kalau tak semua kiblat lain, orang tanya kita tak tahu kiblat yang asal ke kat mana. Okey, berapa lama pula Nabi sembahyang ke arah Aqsa tu? Lebih kurang 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Ambillah nulis ni, nanti masalah tahu. Adik-adik kita tanya, anak-anak kita tanya, cucu-cucu kita tanya. Kan soalan ini tiang agama kan? Kita kena tahu kan? Macam kita nak cari pasangan, nak jadikan dia sebagai pasangan itu, bukan kita tengok tampan saja muka dia. Macam hero mak kilau, muka je berkilau, hati tak kilau, solat tak kilau, apa nak jadi? Okey, tentang Allah tengok sama-sama Ustaz sebutkan saja. Yang pertama adalah penjuru Hajar Aswad. Kenapa dikatakan penjuru Hajar Aswad? Kerana di situ terletaknya batu hitam. Ibu tahu tak batu itu kenapa diberi nama hitam? Hajar Aswad. Asalnya batu itu berwarna apa ibu? Putih. Berwarna putih. Sebab dia bawa turun daripada syurga. Dan putih itu bersinar, bercahaya, mengeluarkan sinar yang sangat cantik. Sinar itu sampai ke ufuk timur dan juga ufuk barat. Itulah cahaya asal batu ini. Tetapi kenapa dia bertukar menjadi hitam? Kerana kata Nabi, apabila orang menyentuhnya, mengusapnya, mengucuknya, batu yang hitam tadi itu bertukar warna, menyentuh dosa-dosa hamba Allah ini, maka transfer kepada dia, jadilah dia berwarna hitam. Jadilah dia berwarna hitam. Tetapi walaupun dia hitam-hitam, coming soon dia akan jadi penolong untuk kita juga. Seperti mana yang saya sebut tadi, Allah akan berikan kepada dia mata dan dia akan memanggil kita nanti, insya-Allah. Wahai fulan bin fulan, wahai fulanah binti fulanah, kemari engkau pernah melambai aku, engkau pernah menyentuh aku, engkau pernah mengucap aku dan sebagainya. Okey? Itu dia. Yang kedua, penjuru Iraqi. Okey? Jadi buktinya apa tadi nampak? Dekat penjuru antara Hajar Aswad dan penjuru Iraqi itu, ibu nampak nombor 7. Nombor 7 itu adalah Multazam. Kemudian Hajar Aswad nombor 5. Betul kan saya cakap tadi tu? Kemudian pintu Kaabah nombor 6. Kemudian nombor 8 makam Ibrahim.
negeri Syam. Negeri Syam itu bukan Syam sekarang. Dulu dipanggil Syam, sekarang dipanggil Syria. Dan sesungguhnya negara Syam ni bukan saja Syria, dia termasuk sekarang ni Palestin, Lebanon, beberapa negara lagi lah, Jordan, Lebanon, Jordan, Palestin dan juga Syria. Ada beberapa buah negara yang bertentangan dengan penjuru Syam. Jadi Syam ini bukan Syam saja, bukan Syria. Dia perang bumi negara-negara yang saya sebut tadi, Palestin, Jordan, Lebanon. Yang kelima, batu hitam ataupun hajar aswad. Hajar tu batu, aswad tu hitam. Sebab itu siapa yang nama anak Hajar ni, Siti Hajar ni, dia kuat. Dia tambah. Saya perhatikan ada beberapa orang perempuan yang nama Siti Hajar ni. Siti Hajar, dia wataknya kuat, wataknya tambah, wataknya saga macam itu. Siti Hajar. Nanti kalau ada baby lagi lah, minta Siti Hajar. Okey, pernah pintu Kaabah. Pintu Kaabah. Nombor 7, Multazam. Nombor 8, Maqam Ibrahim. Nombor 9, Pancur Emas. Pancur Emas ini adalah macam salur tempat air keluar. Kalau hujan ibu, dia akan bertampung ke atas tu dan air akan keluar. Dia keluar melalui pancur emas. Baik, apa fungsi pancur emas itu? Ibu, apa kunci? Fungsi pancur emas tu, dia adalah tempat air keluar kalau hujan dan sebagainya. Dan satu lagi, disitulah terletaknya tempat yang baik untuk berdoa. Dan ibu-ibu tengok, tuan-tuan tengok kedudukan tu kat mana tu? Di dalam Hijr Ismail. Jadi kalau tuan-tuan dapat masuk dalam Hijr Ismail, kalau nak berdoa, berdoalah betul-betul kat bawah pancuran emas itu. Apa nak doa? Ya Allah, jatuhkanlah pancuran emas ni. Kata Ustaz Mano, dia emas. Macam itu, doa apa-apa yang baik. Di kedudukannya di dalam apa tadi? Di dalam Hijr Ismail. Jadi kalau nak berdoa, dalam Hijr Ismail sudah dikira dalam Kaabah, tempat yang mulia. Kemudian kita ambil poin yang penting, iaitu di bawah pancuran emas. Ibu-ibu, boleh tak ni? Nanti kalau pergi Mekah, ambil benda ni. Itu tujuannya kita belajar. Ya? Okey. Seterusnya ialah nombor 10, kawasan Hijr Ismail dekat dalam tu, yang dikatakan sebagai bangunan Kaabah ataupun dalam Kaabah. Nombor 10 tu cuba buat slash kawasan Hijr Ismail, slashkan dia dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Jadi bila kita ulangkan ini, nanti kita faham. InsyaAllah dalam kebiasaan nanti Ustaz akan tanya soalan itu supaya menjadi ingatan selalu. Yang ke-11 ialah Al-Hatim. Hatim itu adalah tembok yang membatasi kawasan Hijr Ismail. Lengkungan. Al-Hatim itu tembok yang melengkung. Okey. Nombor 12, Sazarwat. Tulis kat situ, buat apa tu? Kurungan. Ibu tulis apa itu? Bingkai Kaabah. Bingkai Kaabah. Kenapa
saya sebut perkataan Sazaruan bingkai Kaabah? Kerana dalam tawaf itu nanti dia main peranan. Main peranan apa? Tempat ini tidak boleh dipegang oleh orang yang sedang melakukan tawaf. Siapa yang pegang dengan kaki, dengan tangan dan sebagainya, maka batallah pusingan tawaf itu. Kerana Sazaruan adalah sebahagian daripada bangunan Kaabah. Sebab itulah saya kena hanaikan bingkai Kaabah. Dan yang terakhir ialah kelambu Kaabah ataupun kiswah. Kelambu Kaabah. Duyufullah, duyufur Rahman, duyufur Rahim. Inilah kiblat kita. Tidak sah solat kalau kita solat tidak memandang ke arah kiblat. Dekat sini kita masuk masjid, pergi sembahyang dekat rumah kita, walaupun ada musala kecil dekat bilik, tapi tak nampak Kaabah, betul? Nanti bila tuan-tuan masuk di haram, tuan-tuan akan nampak Kaabah secara nyata. Sebab itulah kita kena belajar lokasinya, supaya bila kita pandang Kaabah bukan pandang kosong. Bila kita pandang Kaabah bukan nampak dia berwarna hitam saja. Tidak. Rupa-rupanya ada nama-nama yang telah diberikan sejak dahulu lagi. Kelambu Kaabah ini tuan-tuan dia untuk menutup bangunan Kaabah supaya terpelihara dan nampak semacam bangunan yang cantik, yang menarik. Dan yang uniknya, kalau tuan-tuan perasan, bila masuknya 8 Zulhijjah ataupun bila masuknya bulan Zulhijjah, tuan-tuan, saya ulang balik. Bila masuknya bulan Zulhijjah, apatah lagi bila datangnya tarikh 8 Zulhijjah. Zulhijjah itu maksudnya bulan yang mempunyai haji. Zulhijjah itu bulan yang mempunyai haji. So, apa yang berlaku pada Kaabah? Ibu, apa yang berlaku pada Kaabah? Tuan, apa yang berlaku pada Kaabah pada bulan itu? Nanti tuan-tuan tengok sendiri, ibu-ibu tengok sendiri. Yang itu, pada waktu itu kelambu Kaabah akan diangkat, ditarik, dinaikkan separuh daripada bangunan Kaabah. Pernah jumpa begini? Maafkan saya, saudara. Kemudian tembok yang terbuka itu disaluti, dibaluti dengan kain yang berwarna putih, memberi ingatan, memberi alamat, memberi petunjuk bahawa seolah-olahnya, ibu, seolah-olahnya Kaabah melahirkan orang-orang yang membuat haji, yaitu dengan memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Maka Kaabah pun bukan dipakaikan, dibaluti dengan kain yang berwarna putih. Ini satu knowledge yang baru untuk tuan-tuan. Jadi kita faham. Bila kita faham, bila kita mengaji je. Tak mengaji, tak tahu. Ibu jadi kalau ibu buat haji, betul Ustaz Mano cakap tu, nampak dah terangkatlah kelambu tu, nampak putih saja. Rupa-rupanya memberi isyarat, memberi bantuan. Yang pertama, ini bulan haji. Yang kedua, nak beritahu bahawa Kaabah pun dipakaikan ihram. Adakah secara kebetulan? Wallahu a'lam. Adakah benda itu memang dibuat? Wallahu a'lam. Tetapi sedikit banyak orang yang buat itu bisa disebab. Okey, sebab yang kedua ni ibu, kenapa bila ramai orang dekat Kaabah, bila dah masuk peak
peak day antara 1 hingga 10 Zulhijjah, kelambu Kaabah itu juga dinaikkan. Tadi dinaikkan untuk pasangkan ihram, pasangkan kain putih. Kenapa? Kerana waktu itu ada orang yang cuba mengambil kesempatan untuk menarik benang-benang pada kelambu Kaabah. Itu juga menjadi punca. Kali seluruh poket, saya pun ambil juga kelambu Kaabah. Dan saya lah. Jadi ibu tak ada apa pun kelambu Kaabah tu, kain biasa. Tak ada apa pun. Kelambu Kaabah apa semua. Kalau ibu nak ambil pintu Kaabah, berbaloi. Tu pas tu ni boleh lembu buat cincin buat kan. Alhamdulillah. Cerita dongeng kan. Boleh ibu, boleh faham ibu? Kita alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita dah mengetahui Kaabah tempat mana kita mengajar. Ini antara amalan-amalan yang kita lakukan ketika berada di Masjidil Haram. Perbanyakkan amal solat, buat tawaf sunat, buat solat. Kerana satu solat digandakan berapa tahun? Ibu, minggu lepas 55 tahun. Berapa bulan? 8 bulan, 8 hari. 6 5, 5, 8, 6. Ingat tu 5, 5, 8, 6. Itu kita buat begini supaya nanti ibu-ibu pergi sana ada fokus. Sebab kita tahu ganjaran dan kelebihan memang Allah nak beri kepada kita. Walaupun kita cakap, Ustaz saya pergi sana bukan nak fikir saya ganjaran, tak apalah, kamu buatlah. Tapi tepat kamu diberi balasan. Baik, kita teruskan lagi. Yang semifinal, yang kedua terakhir, di Mekah selain ada Kaabah, selain ada Bukit Sofa, selain ada Bukit Marwah, ada lagi 2 bukit. Sofa, Marwah, ada lagi 2 bukit. Bukit apa? Bukit ataupun dikatakan sebagai Jabal Nur, satu lagi Jabal Sur. Jadi dekat Mekah tu ada 4 bukit yang popular. 2 bukit Allah sebutkan dalam firman-Nya, 2 bukit dia berkaitan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 bukit yang Allah sebutkan itu iaitu Sofa dan Marwah. 2 bukit yang begitu sinonim yang dekat dengan Nabi iaitu bukit Jabal Nur, satu lagi Jabal Sur. Jabal Nur tempat Nabi berkhalwat, turun wahyu, Jibril bawa. Jabal Sur tempat Nabi bersembunyi. Kan? Dengan siapa? Bapa ketua dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lepas tu makhluk siapa yang tolong dia? Lapah dia buat sarap dekat pintu gua tu. Supaya apa? Supaya orang musyrikin nak jejak Nabi tak dapat nak tangkap kerana fikir logik takkanlah ada orang dalam gua ni kerana ada labah-labah. Sebab itulah bila masuk saja bulan Muharram, bila sambut mahal hijrah, labah-labah main peranan. Betul? Logo pun logo sarang labah-labah. Lepas tu tengah-tengahnya ada ha simbol, bukan labah-labah, ha simbol. Itu nak beri faham kepada kita bahawa labah-labah, Jabal Sur, Muhammad dan juga Abu Bakar Siddiq. Okey, panjang cerita dah. Sampai bangun tidur itu. Suara saya ni maaf ya, ganggu nampak. Okey, dulu Rasulullah SAW. Yang terakhir ialah air Zam-Zam. Kita dah belajar kewujudan air Zam-Zam daripada letakkan kaki Nabi Allah Ismail, maka terkeluarlah air, maka dikepunglah air itu dengan
dengan pasir-pasir yang ada. Dan ada setengah pendapat mengatakan kalaulah air Zam-Zam ini tidak dikepung oleh Siti Hajar, nescaya dia akan menjadi sungai dan mengalir ke seluruh dunia. Tapi sebenarnya air Zam-Zam itu datang juga dekat rumah kita, bukan melalui sungai, tetapi melalui kapal terbang, melalui pesawat. So datang juga sebenarnya air Zam-Zam tu, moyang Zam-Zam. Tapi berita sedihlah, orang yang pergi haji tahun ni tak boleh pus air Zam-Zam. Tak boleh. Tak boleh packing air Zam-Zam masuk dalam bagasi. Tak boleh. Faham ibu? Bila kata tak boleh buat air Zam-Zam, kita pun masuk dalam botol mineral, balutkan dengan kain, seal elok, masuk dalam bagasi. Tapi bila scan nanti, dia jumpa air, dia bongkar, dia keluarkan air. Dia buang air Zam-Zam tu dalam longkang. Jadi orang yang balik haji dapat air Zam-Zam 5 liter daripada tabung haji ketika sampai di KLA. Kalau tahu ni tak balik. Ini satu perkara yang agak mendukacitakan. Tak apalah, nanti orang sana jawablah dengan Tuhan. Air Zam-Zam itu bukan dia punya sebenarnya. Itu untuk hamba Allah, untuk kita. Dah lah nak makan tak boleh, jauh. Lepas tu nak minum kena beli pula. Bukan murah. Kan? Bukan murah. Kalau beli pun belum tentu tulis. Betul tak ibu? Sampai 200 lebih. Bukan dia tulis. Kita pun tak pasti tulis ke tak tulis kan? Okay. Baik, air Zam-Zam ini ada satu doa, cuba tengok sama-sama. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kat situ, tengok ikut saya, tengok betul-betul, jangan salah. Allahumma barik lana. Oh, takkan ikut, cakap tengok. Masa tak dapat lagi ni ibu ni. Saya kata tengok tu, ikut saya tapi tengok tulisan tu. Tak ada baris. Allahumma barik lana. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Itulah dia penawar, ayat penawar bagi kita nak minum air Zam-Zam. Ini bukan ayat yang tabung haji buat, bukan saya buat. Ini ayat daripada siapa? Doa ni kepada Rasulullah. Sebab itu kalau kita minum air Zam-Zam, ada doa, itu sunnah. Dan apabila kita minum air Zam-Zam, disunatkan berdiri. Ni air Zam-Zam minum berdiri, menghadap Kaabah. Ambil air Zam-Zam, tuangkan dalam cawan, lepas tu pandang Kaabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Lepas tu selawat 3 kali, baca bismillah dan minum sambil berdiri. Inilah dia satu-satu minuman di dunia yang sunat berdiri. Sunat berdiri maksudnya bila berdiri tu dapat pahala, duduk tak dapat pahala. Minum kopi teh tarik, air apa lagi? Air majun ke apa, kita duduk. Tapi air Zam-Zam disunatkan berdiri. Kerana apa? Kerana Nabi akan minum air Zam-Zam, ada kalanya Nabi berdiri, ada kalanya Nabi duduk. Tapi kebanyakan Nabi akan berdiri. Membantu Nabi akan cetuk air Zam-Zam dalam telaga dengan menggunakan kulit kambing, lalu serahkan kepada Nabi, lalu Nabi berdiri menghadap ke arah Kaabah. Nabi baca doa ini, lalu Nabi minum banyak kali sehingga sahabat kata basah janggut Nabi dengan air Zam-Zam dan basah dada Nabi dengan air Zam-Zam. Sunnah lagi tuan-tuan, minum 3 teguk, 1, 2, 3,
Ada air yang lebih, letak dekat tapak tangan. Satu boleh, kalau boleh letak dua-dua. Suruh kawan tuangkan, atau kita tuang, tangkupkan begitu. Ya. Kemudian kita lomohkan dekat muka. Masa lomoh tu, kita niat dalam hati, ya Allah, terangkanlah pandangan mataku. Ya Allah, hidup, besarkan lubang hidupku supaya banyak oksigen masuk, aku tak migraine. Ya Allah, kasih mulus pipiku. Umur 60 macam 60. Ya, minta. Dan last kali ibu, ini untuk ibu-ibu. Air ada sikit lagi. Ibu-ibu selak telekung, jangan tinggi sangat, nampak orang. Selak sikit, ambil dia, tuangkan dekat dada. Nampak tak satu ni? Nampak tak? Basah tak? Kalau sampai basah tu memang tak sampai sini dia tu, ya. Tuang sampai basah kira dada. Lalu ibu-ibu gosok dia, dekat dia. Ya Allah, dengan berkat air Zam-Zam, lindungilah tubuh badanku ini daripada penyakit-penyakit yang berat, yang kronik, yang mengaibkan aku. Ya Allah, lindungi dengan berkat air Zam-Zam, lindungilah tubuh badanku daripada penyakit-penyakit yang berat, yang kronik, yang mengaibkan aku. Dekat dada apa dia biasanya? Orang perempuan beritahu lagi. Yes. Kerana apa? Kerana daripada ayat yang kita baca ni, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, Allah as'aluka, kurniakan kepadaku ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Yang akhir ni, ibu-ibu, yang akhir ni, wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, jadikan dia sebagai syifa. Apa itu syifa? Penyembuh bagi apa jua penyakit. Wa shifaa min kulli da'in. Jadi kita pegang dada. Ustaz, dekat rumah tak ada air Zam-Zam, tak apa. Apa nak buat? Pergi masjid malam Jumaat, bawa botol air. Orang nak cakap bid'ah ke dalam tak dia lah. Bawa botol air bid'ah, tak minum air bid'ah, bawa botol kosong bid'ah, pergi masjid dengan kampung bid'ah, semuanya bid'ah. Kacau orangnya. Orang kata tu boleh kena-kena orang macam ni. Tapi bid'ah saja. Okey. Baik, dulu Allah bawa pergi masjid, waktu Yasin bukakan dia, supaya air ini dapat memasuk, supaya air ini dapat absorb segala kalimah-kalimah barakah ayat Quran masuk dalam ni. Jadi walaupun dia tidak sehebat aku ibu, tidak sehebat air Zam-Zam, tetapi terkandungnya apa nama tu, kalimat-kalimat benda-benda baik. Sebab orang Jepun pernah buat kajian, dua air, satu air ini bersih, air ini bersih, yang ini air diberikan kata-kata yang besar, sumpah serana dan sebagainya. Bila kita tengok dekat mikroskop, air ini bentuknya bodoh, buruk. Bentuk air ini, molekul-molekul air ini buruk. Satu air lagi bersih, dibacakan, dikatakan benda-benda yang baik. Dia tengok dekat teleskop, cantik molekul-molekul. Orang kafir pun tertibas. Kenapa orang lain tak tertibas? Kenapa kita sikit-sikit nak bina saja ni? Itulah kelemahan kita, sebab kita susah nak maju. Setapak ke depan, 10 tapak ke belakang. Okey, jadi balik rumah nanti, jadikan dia air sebagai penawar tu. Tak ada air Zam-Zam, Ustaz, tak apa. Baca ayat Yasin tadi tu, apa dia? Anak sini nak. Ini mama apa ibu bacakan dia, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Berus anak minum. Insya-Allah. Niat ya Allah, jadikanlah dia itu, jadikanlah dia ini, insya-Allah. Doa Allah di malam Ibrahim. Dan yang terakhir sekali, inilah dia kawasan haji ataupun masail haji yang kita akan belajar minggu depan.
yaitu 4 kawasan haji, yang mana siapa yang pergi haji akan bertantang di tempat ini, akan pergi ke tempat ini, melalui tempat ini untuk melaksanakan rukun haji dan juga wajib-wajib haji, yaitu yang pertamanya Mekah, yang keduanya Arafah, yang ketiganya Muzdalifah, dan yang keempatnya ialah Mina. Boleh? Tuan-tuan, alhamdulillah. Sesalah sudah pengajian kita pada malam ini selama 1 jam lebih, 1 jam 40 minit. Semoga ianya benar-benar memberikan manfaat untuk kita. Tuan-tuan mendapat manfaat. Bertuahlah tuan-tuan berada dalam majlis. Lepas ini kita balik, malaikat pun naik. Kita balik naik kereta, dia pun naiklah kenderaan spesial untuk dia. Dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, membawa nama kita. Kita dah tidur tapi nama-nama kita disebut di alam malakut. Bertuah di makhluk ini, bertuah di bulan binti bulan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam tajuk yang lain, iaitu tentang pengenalan bab 3, yaitu pengenalan haji dan